Assalamualaikum. Saya Alung Silalahi. Saya merupakan jurulatih seni budaya negara untuk Negeri Sembilan, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sembilan. Saya dah terlibat dalam teater ni lebih kurang 20-21 tahun. Dan saya banyak terlibat sebagai tenaga pengajar lah di universiti-universiti di Malaysia ni, dan juga sebagai jurulatih lah di Negeri Sembilan untuk teater. Jadi hari ni kita nak bercakap satu benda yang agak memang sesuatu yang kebanyakan orang bila nak menyertai teater, dia satu benda ni yang paling menarik minat diorang, iaitu untuk menjadi pelakon. Itu sisi glamour sesebuah teater itu. Alright. Jadi lakonan, terutamanya lakonan di pentas, dia ada disiplin dia tersendiri, dan kita berminat untuk menjadi seorang pelakon, kita kena tahu beberapa benda ni lah. Bukan beberapa, agak banyak ya. Sini saya senaraikan ada 13 perkara yang kena kita faham, yang kita kena pelajari untuk menjadi seorang pelakon dalam sebuah pementasan teater. Okey, perkara pertama adalah kita kena berdasarkan pada naskah. Untuk menjadi pelakon adalah berdasarkan pada naskah. Dunia dicipta oleh pengarang, dan dunia itu berada di dalam naskah. Kita tak perlu cari jauh di luar atau segala macamnya. Jadi kita melihat pada naskah, dan apa yang ada dalam naskah, pertama sekali yang paling utama adalah dialog, ya. Jadi dalam dialog terletak dalam adegan terletak dalam babak. Jadi dalam setiap adegan tu, dalam dialog tu, kita boleh pecahkan kepada apa yang kita panggil sebagai unit, ataupun ada istilah lain yang mungkin lebih popular dinamakan sebagai beat, ya. Unit ini berisikan objektif. So jika anda memegang watak anda berada di dalam adegan tersebut, anda harus pecahkan adegan itu kepada unit-unit tersendiri berdasarkan kepada objektifnya di dalam unit tersebut. Biasanya dalam satu adegan akan terdapat beberapa unit. Jadi unit ini ataupun objektif yang terdapat dalam unit ini bersifat dinamik, dan objektif ini objektif ini dia haruslah kita terjemahkan dalam bentuk aksi. Kata aksi, ya, bukan kata sifat dan segala macamnya. Dia mesti aksi, kata kerja, kata tindakan. Itu yang akan membuatkan watak kita mempunyai tindakan di dalam sesebuah naskah. Okey, kita pergi kepada perkara yang kedua. Okey, setelah kita mengenal pasti objektif terdapat dalam unit ini, so maksudnya dalam naskah yang katakan 2 babak, dan setiap babak ada lebih kurang 5 atau 6 adegan, bermakna kita akan jumpa banyak objektif dalam itu, dan objektif inilah yang kita akan rangkaikan untuk menemukan kita punya super objektif. Jadi nombor 2 adalah super objektif, dan apa yang kita panggil sebagai benang merah pelakon. Okay, benang merah ini adalah rangkaian objektif-objektif yang harus kita capai menggunakan kata kerja tadi, untuk mendapatkan super objektif, ataupun boleh kita katakan tujuan utama keberadaan kita, keberadaan watak kita dalam naskah tersebut. Jadi bila kita dah dapat temukan kita punya super objektif, kita melihat balik objektif-objektif yang merangkai ke situ, jadi kita dah boleh memilih aksi apa atau tindakan apa, atau bagaimana kita nak membawa dialog kita dalam berdepan dengan watak-watak yang lain, atau berdepan dengan diri kita sendiri. Mungkin kita ada soliloquy dan segala macamnya, untuk mencapai kita punya super objektif atau tujuan utama kita, keberadaan kita di dalam naskah tersebut. Okey, boleh dapat? Okey, kita go kepada poin yang ketiga, ya. Okey, poin yang ketiga masih lagi dalam analisa naskah, tapi kali ini kita pergi balik kepada yang objektif tadi, ya. Objektif ni kita analisa menggunakan aksi, ya. Okey, dia ada 3 soalan: apa, kenapa dan bagaimana. Apa itu penting kerana apa itu adalah kita. Apa yang kita buat, kita lakukan. Okey, siapa kita dan apa yang kita lakukan. Kita datang dari mana? Okey, katakan kita berada di beginilah, di kafe yang cantik ni dengan hujan kat belakang, dan kita masuk. Kita kena tahu kita masuk kerana apa, kan kita daripada mana, dan kenapa. Nombor 2 dia adalah kenapa. Kenapa kita masuk kafe ni?
Apa yang kita cari? Apa kita nak temukan? Atau adakah sebab-sebab lain? Kita kena cari sebabnya, dan kemudian bagaimana kita masuk ke dalam kafe ini. Kerana bila kita dah jumpa apa dan kenapa, dan kita akan jumpa bagaimana kita nak masuk. Okey, adakah kita masuk dalam keadaan tergesa-gesa? Adakah kita masuk dalam keadaan santai? Itu semua bergantung pada analisa di dalam naskah ini, tetapi itulah kita kena letakkan aksi. Kita kena letakkan aksi. Apa yang kita buat? Kita masuk. Kita masuk, kita melangkah ke dalam kafe, kita berjalan. Atau mungkin kita setengah berlari. Kenapa saya setengah berlari masuk ke kafe? Saya mungkin terlalu haus atau terlalu lapar atau melarikan diri daripada ikutan seseorang. Dan bagaimana saya masuk ke kafe itu? Setengah berlari tapi dalam keadaan berjaga-jaga sambil menoleh ke belakang. Itu semua kata kerja yang kita kena lakukan untuk mewujudkan niat kita atau menyatakan dengan jelas mesej yang kita sebut sampaikan, bahawa kita dengan terkejar masuk ke kafe tapi masih juga menoleh ke belakang kerana kita sedang diikuti oleh seseorang yang mungkin kita tak kenal siapa, atau mungkin kita tahu tapi mungkin mereka nak mencederakan kita atau memberi apa-apa yang buruk bagi kita lah, okey, kepada kita. Dan ini keempat. Okey, yang keempat tentang realiti atau kebenaran. Dia ada tiga tu: kebenaran, kepercayaan, dan ni saya pakai bahasa Inggeris, boleh lah kot ya. Sebab ni dah jadi istilah kita sebut sebagai magic if. Okay, sesiapa yang belajar tentang acting, maybe Stanislavski, Stella Adler, saya ambil Stella Adler lah jangan ikut list Strasbourg nanti mengarut. Okey, jadi kebenaran kalau menurut Stanislavski di atas panggung itu dia berbeza dengan kebenaran dunia nyata. Okey, dia berbeza. Kita ada istilah yang dipakai oleh Stanislavski dalam bukunya Persiapan Seorang Aktor ataupun The Actor Prepares adalah the scenic truth. Maksudnya kebenaran yang kita ciptakan di atas panggung. Okey, bukan kebenaran yang betul. Sebab kalau kita kebenaran yang betul, orang yang melakonkan watak, katakan dia melakukan watak mat kilau, kan? Dan dia tengah berlawan dengan tentera Inggeris. Kalau dia merasakan dia betul-betul mat kilau di atas pentas tu, dia akan bunuh dia akan bunuh betul-betul, kan? Tapi ini adalah kebenaran fiktif ataupun kebenaran yang dicipta ke atas pentas, dan pelakon kena harus sentiasa sedar itulah kebenaran itu berbeza dengan kebenaran yang nyata. Okey, jadi kita sebagai pelakon, setiap aksi kita, setiap kata-kata kita, setiap gesture, setiap posture itu harus berdasarkan kepada kebenaran ini, dan kita percaya. Ini percaya ni untuk mencipta sesuatu yang nampak betul. Jadi walaupun masa tu kita sebagai pelakon, ini kerja pelakon, walaupun masa tu kita baru lepas dapat panggilan lah, katakan dapat panggilan ni, saya pergi ekstrim sikit, minta maaf ya, dapat panggilan mak kita sakit, masuk ICU, dan kita nak melangkah ke dalam pentas. Tapi kita masuk ke dalam pentas tu, the scenic truth atau kebenaran dalam pentas adalah kita meraihkan kejayaan kita dalam pertandingan menyanyi contohnya. Jadi kita tak boleh bawa kenyataan yang real tu dari luar tu. So this is the art lah. Maksudnya ini adalah seninya lah, bagaimana kita menciptakan kebenaran itu walau apa pun yang berlaku di belakang kita, di dalam kita. Jadi dan kita kena percaya, kita percaya pada kebenaran pentas itu. Jadi kalau atas pentas tu pistolnya pistol palsu, pedangnya pedang palsu, tapi kita kena percaya benda itu boleh membunuh, dan kita boleh terbunuh oleh pistol itu. Jangan pula nanti kita tahu tu pistol palsu, orang tu tembak kita tak mati, kan? Jadi hilang seni lakonan itu. Jadi kita kena cipta itu supaya apa? Yang pentingnya kita membuat orang percaya, dan itulah datangnya magic if ini. Magic if ini membantu kita sebagai pelakon untuk memilih dan melaksanakan aksi menurut ini istilah juga saya terpaksa guna bahasa Inggeris lah, saya tak jumpa lagi bahasa Melayu dia, given circumstances, iaitu situasi yang diberikan dalam naskah untuk kita. Jadi kita memilih aksi itu menggunakan magic if. Bagaimana kalau aku ditembak di dada? Bagaimana kalau aku ditembak di perut? Bagaimana kalau aku ditembak di kepala atau mungkin di bahu? Beza tembakan itu menurut skrip, menurut given circumstances yang diberikan oleh skrip, itu pasti akan memberikan pilihan-pilihan aksi yang berbeza.
Pilihan aksi berbeza. Jadi sangat pentinglah kita untuk mewujudkan ini atau memilih aksi kita berdasarkan ini, dan kita gunakan magic if ini, ya. Jadi ultimately ataupun kesimpulannya adalah kalau kejayaan pelakon tu menciptakan sesuatu yang nampak benar di mata penonton. So kita berlakon bukan untuk kita, ya. Ini saya nak tekankan, banyak orang salah faham. Kita berlakon bukan untuk kita. Kalau kita rasa sedih di atas pentas, belum tentu penonton akan rasa sedih melihat kita di atas pentas. Mungkin dia akan menyampah. Tapi kalau kita pilih jalan cara yang betul, teknik yang betul, kita tak perlu merasa sedih, tapi kita memaparkan perasaan kita menggunakan teknik muka, gesture dan alunan dialog yang tepat. Kita tak perlu rasa sedih. Dalam hati kita mungkin boleh tengah marah stage manager salah panggil cue, kan, salah, kita tengah marah dengan lighting man suluh lampu tak betul, kan. Tapi orang nampak kita, ya Allah sedihnya. Itulah kejayaan seorang pelakon, kerana lakonan bagaimanapun dia adalah sebuah art, sebuah seni artificial, sebuah ciptaan, dan dia kena nampak organik, tetapi dia mestilah dicipta. Okey? Panjang pula saya macam ceramah pula, tapi tak apa, kita ada banyak lagi poin. So kita sambunglah, ya. Semoga tidak terlalu cepat, dan nanti boleh rewind sikit kot, kan. Kalau tak faham tu boleh tangkap sikit, dan kita akan sertakan jugalah dalam bentuk grafik atau tulisan. So awak semua, anda semua, rakan-rakan saya dapat refresh lah, ulang balik. So yang kelima, yang penting untuk kita sebagai pelakon adalah kita perlu membina imajinasi yang sangat kaya. Imajinasi adalah rakan baik seorang pelakon. Jadi mak-mak, abah-abah, abang-abang kalau nampak adik ke anak tu dia ada masuk berlakon kat sekolah ke, berlakon kat universiti ke, nampak dia baring-baring, petang-petang baring, apa pasal kau ni baring, mengkhayal, dia tak buat kerja. Tak, sebenarnya itu kerja, salah satu keperluan kerja pelakon. Kita kena ambil masa untuk menerawang, untuk membayangkan karakter kita, apa yang akan berlaku, apa yang boleh berlaku, dan apa yang kita pilih untuk lakukan. Jadi bab kata Stanislavski, art is a product of the imagination. Seni adalah produk imajinasi, sebagaimana kerja seorang dramatis, iaitu penulis naskah. Jadi tujuan ataupun sasaran utama seorang pelakon is to use this technique. Gunakan teknik dia macam yang kita sebut tadi, teknik analisis dan segala macamnya, untuk menukarkan ataupun menterjemahkan naskah itu kepada reality theatrical. Kena ingat, reality theatrical, bukan orang kata sebut semetet-metet tiba kena jadi orang gila terus berjalan. No. This is kerja. So dia art artificial, kita kena buat. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Dan of course dia adalah titik tengah, ada orang yang menghadapi masalah untuk melakukan ini, tetapi dengan latihan, dengan pengalaman, insyaAllah tak ada masalah. Jadi dalam salah satu aspek penting untuk kita menjalankan imajinasi kita ini adalah kita based on given circumstances lah. Segala-galanya bermula dari naskah. So kita tak perlu cari lebih jauh, semuanya ada dalam naskah. Kita tahu kalau kita jalankan tepat dengan imajinasi yang kaya, insya-Allah kita akan dapat beratus pilihan untuk setiap aksi, perbuatan dan kata-kata. So itu poin yang ke-5. Dan kita pindah kepada poin yang ke-6. Ini poin yang menarik, sangat menarik, sebab dia nampak mudah tapi susah, ataupun dia boleh jadi tak nampak langsung, ataupun dia jadi terlalu nampak sehingga kehilangan seni, iaitu kita selalu panggil sebagai subtext. Kalau orang teater, orang pelakon tak kisahlah teater ke skrin ke, dia akan panggil sebagai subtext. Maksudnya yang tersurat dari yang tersirat. Dalam buku The Stanislavski System, Sonia Moore menulis, spectators come to the theatre. So penonton datang ke teater, ke panggung, untuk mendengar subtext, mendengar yang tersirat. Because theater we always use mendengar lah, tapi kita menonton yang tersirat.
Kalau mereka sekadar nak dengar teks, maksudnya dengar skrip tu, dia orang boleh baca kat rumah, kan? Jadi dalam teater saya suka untuk mengutip kata-kata, in acting, in theater, we show, we don't tell. Maksudnya kita boleh berdialog, tetapi dialog kita tidak boleh selaras itu sahaja. Ada banyak laras, dan laras yang kedua atau ketiga adalah permainan subtek ini. Jadi subtek ini adalah hasil daripada kita mengkayakan imajinasi kita. Okay, let's say lah kalau kita berada duduk dekat hujan, kan, and then kita melihat hujan, orang nampak kita kebasahan, tetapi kita cakap sejuknya hujan ni, tapi dia tidak sama dengan yang sepatutnya, yang biasanya orang kalau sejuk menggigil ke apa, tapi dia panas, dia nampak panas, tapi dia sejuk, dia kata sejuk. So dia ada, orang kata paradoks, ada paradoks kat situ, ada oksimoron kalau menurut sastra. Jadi makna yang nampak, oh dia kesejukan, dia gigil hujan, tetapi dia meluahkannya dengan kata-kata yang sangat panas sekali. So something there, something is there. So itu yang orang tengok, itu yang menarik perhatian penonton. Jadi subtek ini kita gunakan, kita utilize, kita pergunakan intonasi, tutup vokal, intonasi, gesture, posture, dan penggunaan jeda dan pilihan aksi kita. Inilah yang akan menghasilkan subtek. So masih lagi kita di dalam given circumstances, cuma kita kayakan dengan imajinasi. Itu poin yang keenam, ya. Dan poin yang ketujuh adalah, okey, tadi kita ada cakap pasal objektif. Objektif ni adalah sesuatu yang dalam naskah ada dinamik. Untuk capai satu objektif, kita kena lakukan sesuatu. So objektifnya akan boleh berubah mengikut naskah, tetapi dia adalah objektif. Maksudnya objektif ni yang diberikan oleh naskah, okey, keberadaan sebuah watak. Tapi untuk melaksanakan objektif ini, bagaimana kita nak melaksanakan, sejauh mana kita mampu nak laksanakan, itu kita panggil sebagai motivasi atau will. Okey, will. Okey, pilihan aksi yang digerakkan yang dipengaruhi oleh unsur perasaan, emosi. Jadi hence the drama lah dalam teater. Sebab objektif, mungkinlah katakanlah saya nak makan kek ni, contohlah kan, saya nak makan, objektif saya untuk menghabiskan kek ni, itu kata kerja saya, menghabiskan kek ni. Tapi bagaimana saya menghabiskan kek ini, itu adalah motivasi. Kalau secara perasaan mungkin saya atau nala ataupun biologinya saya lapar. Okey, saya lapar, jadi saya nak habiskan kek ni sebab saya lapar, so saya nak kenyang, kan. Itu objektif saya nak habiskan kek ni supaya saya kenyang. Tetapi secara perasaan, secara emosi, dalam masa yang sama saya marah. Saya marah dengan orang, jadi saya makan dengan geram. So itu saja dah ada layer ataupun laras yang lebih kaya daripada sekadar dia makan dan habiskan. Bagaimana cara makan juga, itu adalah motivasi kita untuk makan ni. Bukan hanya kerana kita nak kenyang, tetapi bukan kerana kita marah. Jadi cara kita makan tu nampak marah. So itu salah satu contoh lah, itu motivasi. Dan motivasi ni juga dia ada, kita panggil sebagai counter will. Counter will tu maksudnya macam ni lah. Macam saya nak makan, saya lapar, saya marah, tapi kek ni manis sangat dan saya bukan orang yang makan manis. Jadi dia mungkin makan dengan geram, dia masuk dalam mulut dia dah telan, tak boleh pula manisnya, ya Allah, tak boleh, tapi aku lapar, aku marah, aku nak makan. So ada drama dekat situ je, makan kek je dah boleh create drama. So itulah kekayaan yang perlu ada pada seorang pelakon, ya. Dan jadi untuk melaksanakan kerja-kerja ini, terlebih lagi di atas pentas, macam kita lah masa sekolah, kan, cikgu panggil depan, okey, Along datang depan, cuba cerita kamu pergi mana cuti semalam. Kita mulalah gelabah, kan. Orang panggil darah gemuruh, ada orang panggil apa, stage fright, istilah-istilah yang ni, kan. Demam apa, stage fright, bukan demam panggung, stage fright lah. Dia takut, dia gemuruh. Apa yang kita boleh ubatkan dengan gemuruh ini adalah kita konsentrasi.
Ini salah satu elemen yang benda yang kita kena kuasai lah sebagai seorang pelakon, konsentrasi. Kita konsentrate dengan apa yang membantu kita, dan benda-benda itu berada di atas pentas di keliling kita dengan kepercayaan yang kita bina melalui kebenaran pentas itu. So benda ni dia tak berdiri sendiri tau. Semua benda yang saya sebut ni dia dialektik. Dia mesti saling berkait antara satu sama lain. Dan bila dah berkait, dia akan jadi macam satu building yang kuat lah. So konsentrasi. Okay, saya suka memetik kata-kata Stanislavski dalam bukunya An Actor Prepares, persediaan seorang aktor. Segala apa pun tindakan kita, walaupun yang paling mudah, macam korek hidung kan, mudah kan, tak sedar, kadang dah korek je hidung kan, dah banyak je biji timah keluar kan. Yang sangat familiar dengan kita, bernafas pun yang kita tak fikir buat, dalam kehidupan kita sehari-hari akan jadi macam keras, macam susah apabila kita sedar, apabila kita berada di belakang lampu, kita sedar orang tonton kita, beribu orang tengok kita. Time tu kita tak bernafas pun, kita boleh dengar kita punya degup jantung sendiri because of this. Jadi itu sebabnya sangat penting untuk kita betulkan balik diri kita, belajar balik macam mana nak berjalan, bergerak, duduk, baring, untuk melihat, memandang. Lihat dan memandang berbeza tau. Di atas pentas ni, untuk mendengar dan untuk mengalami. Dan untuk mendapatkan semua ini adalah konsentrasi. Kita start dengan benda-benda yang kecil. Katakanlah kita konsentrate kepada perbuatan kita untuk makan kek kerana kita lapar dan kita marah. So slowly kita percaya bahawa kalau ni bukan kek yang betul pun, kita percaya bahawa ni kek yang betul, kita lakukan sebagaimana. Kita akan tenggelam dalam kita punya aktiviti ni sebab kita percaya, dan kita akan lupa dengan apa yang ada dekat depan kita, mata-mata yang memandang kita. Mungkin ada bisik-bisik macam ada sweet-sweet. Tahulah penonton Malaysia ni kan kadang-kadang tapi kita akan tenggelam dalam itu, dan insya-Allah orang akan nampak kita dia tak terpengaruh langsung apapun kan, dan kita nampak dia lakukan real je kan, dia tak peduli pun, tak ada gangguan, tak ada apa-apa. Dan you akan dapat yang poin ke-9 yang kita panggil sebagai ketenangan di atas pentas, ataupun nama kalau kata istilah orang Senar Raja Gombau, relaxation. Relaxation. So ketenangan di atas pentas. Sebab apa? Otak atau minda yang tidak tenang, kita tak dapat kawal badan kita. Bila kita marah, kita tak sedar kadang tangan kita menggigit sendiri. Dia akan keluarlah segala-segala apa yang kita panggil temperamen kita, ataupun kita punya habit-habit yang memang dah sebati dengan kita. Kita dah tak jadi lagi karakter. Bila kita marah, betul-betul marah, kita tak dapat kawal tubuh badan kita untuk melakukan sesuatu yang kita dah sesuaikan dengan karakter kita. Dan juga badan yang tidak relax juga. Maksudnya badan kita yang keras, kita tak warm up, kita tak cukup lentur badan kita ni. Kita nak respon kepada minda kita. Katakan minda kita, Along, awak kena jalan tempang sebab watak ni awak jalan tempang, tapi awak tak mula dah melatih badan awak. Kaki awak, otot awak tu semua dah keras, tak pernah letak minyak, tak pernah jalankan. So awak susah nak buat tempang. Awak akan terlupa bila awak marah, bila minda awak terkacau, awak akan lupa awak tempang dan awak jalan macam biasa. So ini yang kita kena jaga. Maksudnya ini semua dasarnya adalah ketenangan. So jadi kita mesti ada kawalan penuh terhadap otot tubuh kita, untuk sampaikan aksi dengan ketenangan ini. Minda kita dah clear, tubuh kita dah ready. So kita buat apa sahaja, walau susah macam mana pun aksi tu, memanglah kalau benda tu memang susah, kena nampak susah lah kan. Tetapi dia kelihatan effortless. Maksudnya effortless ni bukan susah, bukan nampak senang. Contohnya kalau kita nak buka peti kunci lah, peti besi tu kan, yang kita kena dengar kan, dia susah. Tapi effortless tu maksudnya macam kita memang itu kerja kita. Kita tahu apa yang kita buat. Tangan kita tak lari-larau, tak buat benda yang orang tengok mana ada orang buka peti besi macam ni, macam awkward je. Tak, dia nampak macam tu. Tu maksud effortless tu lah, supaya tak salah faham. Jadi
Apa yang kita buat ni adalah untuk meyakinkan penonton bahawa yang kita buat ni adalah sesuatu yang organik dan bukan dirancang. Kita kena ingat, this is show business. Lakonan adalah show business. Semuanya mesti dirancang supaya tidak ada aksiden, tidak ada kemalangan dan segala macamnya di atas panggung, tidak ada salah faham dan segala macamnya. Semuanya pasti dirancang, mesti dirancang. If you fail to plan, you plan to fail. Tetapi di atas pentas kita nak nampakkan dia sebagai organik. That's why persembahan yang bagus adalah bila kita nampak pelakon-pelakonnya berlakon seolah-olah mereka berada dalam dunia itu tanpa ada sentuhan pengarah sedikit pun. Itulah pengarah yang terbaik mengarahkan pelakonnya. So dia very organic. Okay? Nak dapat macam mana organik tu maybe kena tunggu second video lah. Alright. Kita pergi kepada poin yang ke-10, iaitu bermain dengan rakan-rakan lakon ya. Kita sebut sebagai permainan ensemble. Ensemble ni tak salah bahasa Parit Jawa, bukan bahasa Perancis ensemble. Okey, sebutannya macam itulah. Ensemble ni maksudnya permainan bersama kita dengan rakan lakon kita. Kalau kita bermain 2 orang, okey, bertiga, berempat, konsentrasi permainan kita ni mesti tak putus kepada lawan main kita. Itu sebab saya sikit cakap tadi, kita kena belajar balik macam mana cara mendengar dan mengalami. Terbeza. Mungkin kita buat bisnes yang berbeza untuk dapatkan subtext, tapi kita sentiasa dengar kerana lakonan adalah aksi dan reaksi, dan this change tidak akan boleh putus. Sebab bila kita putus, penonton punya attention juga akan terputus. So konsentrasi permainan dan lakonan yang tidak putus bersama watak di atas pentas, itu yang akan dapat kekalkan konsentrasi penonton pula terhadap lakonan kita di atas pentas tu. So kalau kita ada putus-putus, kita balik sekejap jadi diri kita, tiba-tiba ada gatal kat belakang yang tak patutnya ada dalam karakter, yang kita tak rancang, itu nanti dia pergi pada improvisasi lah, tapi itu mungkin video yang lain ya. Jadi benda ni akan putuskan. So nampak sesuatu yang tidak organik, tidak menyatu dalam tu, something wrong somewhere, dan penonton akan dapat rasa itu, penonton akan dapat tangkap itu, dan mereka akan lupa kepada apa yang kita tengah mainkan di atas pentas, dan itu sangat berbahaya. Dan mungkin ada soalan, kalau saya berlakon seorang, buat monodrama atau buat monolog contohnya, ya, kita kan ada magic if, kan? Kita boleh bayangkan pelakon tu ada watak yang kita katakan kita bercakap dengan watak itu, kita boleh letakkan dia di situ, atau mungkin bukan orang tu, kita gantikan dia dengan objek yang mewakili dia. So kita ada elemen emosi dekat situ. Katakanlah kita buat monolog atau buat monolog lah tentang isteri kita yang meninggalkan kita contohnya. Kita boleh gantikan dia dengan cincin, kita boleh gantikan dengan hadiah yang kita pernah bagi dia dan dia bagi balik kat kita, atau hadiah yang pernah bagi kat kita, dan itu ada ikatan emosi, dan boleh nampak macam mana kita treat benda tu adalah bagaimana kita treat dengan bekas isteri kita yang meninggalkan kita itu. Dan itulah yang kita panggil sebagai ensemble juga, bukan hanya sesama watak personal orang dengan benda juga macam tu. Okey, poin yang ke-11, ya Allah panjangnya kan, tapi tak apa, tahan sekejap, kita sambung kepada poin yang ke-11, yang kita panggil sebagai adaptasi. Adaptasi, ya, adaptasi kata besarnya, tapi istilah dalam Stanislavski menyebutnya sebagai adaptasi. Okey, ini balik kepada apa, kenapa dan bagaimana. Apa ialah aksi kita, kenapa adalah tujuan kita, dan bagaimana tu adalah adaptasi. Apa dan kenapa ni biasa kita tengok skrip, kita buka skrip, kita baca, kita dah boleh dah, aku siapa, apa yang aku lakukan, kenapa aku lakukan. Tapi bagaimana ni dia hybrid. Dia macam hybrid lah, boleh kata begitu. Kita boleh dapat dia punya dasar dia dekat skrip, tetapi kita boleh dapat yang sebenarnya bila kita bermain. Okey, jadi teater perlukan latihan yang hands on. Okey, jadi banyak kita cakap pasal analisis, tetapi teater is hands on punya kerja lakonan, kerja hands on, dia kena pergi dulu. Dan kemudian kita akan jumpalah interaksi kita dengan watak lain dan juga given circumstances oleh naskah. So adaptasi as simple as that. Macam katalah masa sekolah kan, mesti ada hari tak nak pergi sekolah, betul tak? Kan, lepas tu kita tak nak pergi sekolah, itu aksi kita tak nak pergi sekolah, tujuan kita tu sebab tak nak pergi sekolah, supaya tak pergi sekolah. Jadi aksi kita adalah kita cakap kat mak kita tak sihat. Bagaimana cara kita cakap kat mak tu? Kita tengok respon mak, betul tak?
Kalau mak kata, kenapa ni? Bangunlah nak pergi sekolah. Sakit perut lah mak. Tapi bila mak, ngada kau sakit perut, aku belibas kau dengan rotan di karang. Jadi kita tengok respon mak. Time tu bila mak dah sampai ke level tu, adaptasi kita perubah adaptasi. Kita tiba-tiba bawa muntah. Kita kena naikkan level sakit tu. Jadi mak akan risau. Tapi kalau mak, kenapa ni? Sakit perut. Ya ke sakit perut ke? Makan ubat lah, hari ni tak payah sekolah lah. So baras itulah kita punya adaptation. Itu kita bergantung kepada respon watak lain terhadap kita. So ini kita panggil adaptation. Kita sentiasa sedar dan bereaksi terhadap bagaimana watak lain bereaksi terhadap kita juga. Okey. Poin yang ke-12. Okey. Second last ini dia ada pelakon yang memang datang dengan bakat ini, dan ada pelakon yang memang kena dilatih dengan benda ini. Tapi basically kalau kita katakan pelakon, dia mesti ada ini, sama ada dia dapat secara alami ataupun dia dilatih. Tapi harus juga tahu, kadang-kadang yang dapat alami tu dia okey, tapi dia tak tahu, so dia paras tu je. Tapi kalau dia tahu, dia boleh gali lagi. Ini kita panggil sebagai tempo dan ritma dalam lakonan. Bukan nyanyi je ada tempo, ada rhythm tau. Lakonan ni pun, kalau bab kata Aristotle dalam dia punya penjabaran tentang seni persembahan, tentang teater, muzik menurut Aristotle dalam persembahan teater bukan muzik orang main biola, main alat muzik tu, no. Dialog adalah muzik. Maksudnya untuk aksi pula, untuk lakonan pula, mesti ada. Kalau dialog dia dah ada tempo ritmanya, pergerakan pun mesti begitu. Mesti ada tempo dan ritmanya. Tapi dia macam mana, dia agak complicated sebab mungkin kita pecahkan macam ni. Tempo ni kita tengok kadar kelajuan ada perlahan, ada sederhana, ada laju. Okey, ini kita nampak tempo, kita nampak ritma ni pula, rhythm ni pula sesuatu yang berulang kan. Rhythm ni dia sebenarnya force from internal, intensity. Dia lebih kepada intensity dalaman. Okey, jadi kita ambil contoh lah. Di teater ni memang banyak kena contoh sebab dia hands on kan. Contohnya kalau kita melihat kematian contohnya. Okey, jangan ambil contoh drama Melayu pukul 7 tu tak payah. Tu mati je nak menangis lele tak. Kita ambil yang ada kelas sikit lah kan. So katalah anak dia mati. Okey, anak dia mati. Ni mak contohnya mak anak dia mati. Sebab ibu ni kan dia punya ni lebih sikit kan. Dia mengalirkan air mata. Okey, tetapi dia ambil anak dia perlahan, dia usap anak dia perlahan, dia cium dahi anak dia, relax je. Tapi kita tahu tak, tetapi kita dapat rasa tak hujung tangan dia masa dia usap tu menggeletar. So kita tahu dalam tu dia punya rhythm, tempo dia slow je, rhythm dia tu kita dapat rasa. Dia macam kita tengok itik berenang lah itik berenang, kita nampak relax je kan atas tasik tu kan, tapi kaki dia tu kita tahu macam mana kat dalam. So benda ni kalau pelakon dapat utilize dengan sempurna, lakonannya akan sangat dinamik dan kelihatan sangat organik. Dia tidak melepasi, dia tidak jadi mengada-ada, atau dia tidak menjadi kurang sehingga nampak macam berlakon. Nampak berlakon waktu berlakon. Itu sesuatu yang kita cuba elak lah sebagai pelakon ya. Especially teater, sebab kita berlakon secara langsung dan rasa itu akan dapat sampai kepada penonton. Dan yang terakhir sekali, akhir sekali, kalau saya letak akhir bukan kerana dia ni tak penting ya, kerana dia adalah poin yang sangat penting sebenarnya. Kerana apa? Untuk mengisi air, saya minum dulu sikit. Sedap kopi dekat kafe ni. Jadi kalau datang Seremban boleh datang kafe ni minum kopi kat sini. Untuk isi air, untuk isi kopi dalam cawan ni, kita perlukan cawan dia kan.
Masuklah semua perkara-perkara yang kita bincang sebelum tadi, nak isi ke mana, nak laksanakan dengan mana, dengan apa. Jadi kita laksanakan dengan apa dia instrumen yang integral kita sebagai seorang pelakon. Apa dia instrumen pelakon? Kita ada dua, iaitu vokal dan juga tubuh. Vokal dan tubuh untuk pelakon samalah seperti instrumen muzik, katakan biola kepada seorang pemain biola, piano kepada seorang pianis. Okey. Jadi kualiti persembahan, kualiti lakonan bukan hanya seorang pelakon ni, bukan hanya tergantung pada penciptaan rasa dan segala macam analisis tadi. Bukan hanya bergantung pada itu. Itu penting untuk rasa dan segala macam teknik-teknik itu, tetapi juga pada penzahirannya. Sebab ada pelakon tu, sebab saya kata tadi, pelakon ni bukan apa yang kita rasa, tetapi apa yang orang rasa bila menonton. Ada pelakon yang dia rasa aku dah sedih, berapa sedih, aku memang rasa betul masa berlakon tu, tapi orang menonton kata tak nampak pun. Benar tak? Mesti benar kan? Sebab kita tak cukup well trained, kita punya tubuh, kita punya vokal tidak well trained untuk zahirkan perasaan tu. Kita rasa marah ni, tapi kita tak boleh buat memek muka marah. Kita rasa sedih ni, tapi kita tak boleh keluarkan nada getaran suara yang sedih. Jadi orang tak dapat rasa, kita je lah rasa. That's why kita mendengar istilah shock sendiri berlakon tu kan. Okey, vokal dan tubuh yang tidak dilatih sempurna tak dapat zahirkan benda ni. Jadi vokal mesti dilatih, tubuh mesti dilatih. Moscow Arts Theatre ni lama dulu saya pergi kepada yang basic, maksudnya kita pergi akar yang awal dulu, sebab teater dah besar kan, banyak perkembangan dia. Dia menyarankan latihan teater, latihan untuk pelakon pertama sekali dia orang kena berlatih menari, dia kena belajar menari. Maksudnya kalau dalam sekarang ni dah dikembangkan jadi olah tubuh lah, tak semestinya menari, tetapi tubuhnya dilenturkan, ada kelenturan dan juga ada endurance, ada ketahanan. Jadi dia boleh buat tubuh dia tu boleh buat macam-macam. Boleh kontrol semua tubuh dia, nak jadi orang tempang, nak jadi orang cacat, nak jadi orang jalan tegap, nak jadi orang jalan bongkok, dia boleh kawal dan dia boleh sedar dan dia boleh kontrol the whole play. Dia boleh maintain, dia ada disiplin tu, ada ketahanan. Ada orang boleh buat, tapi bila tak ada endurance, tak ada ketahanan, kan bila mental dia terganggu sikit, dia lupalah, dia tegak balik, padahal dia bongkok kan, bongkok Tuan Puteri contohnya. Dan vokal juga, lepas tarian atau olah tubuh, mereka kena belajar menyanyi, atau sekarang kita panggil olah vokal. Tapi basically menyanyilah, kita kena kenal nada, kita kenal tempo, kenal tone, kenal volume. Volume dan projection, benda yang berbeza. Kuat dan sampai, itu perkara yang berbeza. Jadi kadang-kadang bila terlupa, tone juga berbeza. Tone berbeza dengan pitch. Jadi kena faham benda-benda ni. Dan kita latih kita punya vokal kita, vokal cord kita, dan kita punya pernafasan kita, supaya kita boleh maintain. Kita buat satu suara contohnya, dan suara tu kena maintain the whole show. Satu tone suara, bentuk jenis suara kan. Jadi penguasaan kepada resonansi vokal, proyeksi, tonasi dan intonasi antaranya lah, antara dalam banyak-banyak tu akan menjadi penyampai yang tepat. Maksudnya kalau kita nak sampai, kita marah dengan tone suara kita marah, dengan pitch kita macam mana, tinggi, dan mungkin kita punya pacing yang agak laju, sedikit laju, ataupun kita perlahankan tetapi kita buat dia alendro. Dia naik kan, daripada slow, dia pijak, dia bertangga naik, itu akan sampailah mesej dia tepat. Dia marah, dan dia marah dengan yang sangat serius kan. Kalau kita lajukan, mungkin dia marah, tapi dia marah membebel macam mamak kan. Itu bergantung pada pilihan tadi lah, analisis kita. Jadi juga penguasaan tubuh, kita dapat kuasai tubuh kita, gerak kita, gesture kita. Dia menyampaikan lakonan kita ni, cara kesimpulannya lakonan yang ada tujuan. Kerana dalam pentas kita semuanya adalah sebuah persinggahan. Kita kena letak, bila kita masuk sebagai pelakon, masuk kata pentas, kita mesti ada from somewhere to here to go where. Nak pergi ke mana lepas itu. Ini kena complete. Kita tak boleh, aku datang dari sini dan aku datang sini sebab aku nak buat ni je. No. Lepas tu kau nak pergi mana? Tak selesai kita punya kajian. Jadi dia ada bertujuan, dia jadi logik,
dan dia penuh dengan kita panggil sebagai sinik terus kebenaran pentas. Dan sekali lagi saya rasa 13 poin cukup. Banyak dah tu kan. Cuma saya suka nak tekankan sekali lagi bagi pelakon-pelakon yang nak mencuba, jangan risau. Benda proses, cuma kena ingat lakonan ini adalah seni. Seni bermakna buatan. Okey, jadi kita kena belajar seni ni dekat Malaysia ni payah sikit, sebab seni dengan art tu payah nak jumpa dia punya translation dia tak berapa tepat. So art dia berasal dari perkataan artificial bermakna buatan. Okey, macam lukisan dengan the real gambar, the real thing kan, lukisan kek dengan kek. Jadi kita kena belajar teknik-teknik ini. Dia semua tak boleh pakai rasa atau pakai kebiasaan atau sebagai observasi, tengok orang berlakon macam mana, kita buat macam mana. So dia akan menjadi sesuatu yang satu orang kata copy paste yang makin lama makin pudar warna photostate-nya tu. So kita kena faham apa yang berlaku untuk dapat balik. Kata kita lukis portrait kek ni, dapat balik macam mana sebiji bayang dia dan segala macamnya. Itu ilmu. Jadi jangan segan, jangan malu, banyak tempat boleh belajar berlakon, dan program belajar bersama JSBN ini juga adalah satu di antaranya. Jadi video-video yang selepas ini tolong subscribe, tolong teruskan menonton, dan saya ucapkan terima kasih atas tontonan anda, perhatian anda. Terima kasih dan jumpa lagi.